Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Berkata Imam Al-Allamah Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, di antara sifat-sifat kejahatan tidak satu pun yang lebih adil daripada dengki. Orang yang dengki binasa sebelum orang yang didengkinya. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sulaiman bin Dawud alaihissalam, kuperintahkan engkau agar melakukan 7 perkara. Janganlah memfitnah salah seorang hamba-Ku yang soleh. Janganlah mendengki salah seorang hamba-Ku. Sulaiman menjawab, Tuhanku, cukuplah perintah itu bagiku. Dikatakan bahawa Musa AS melihat seorang manusia dekat Arash. Kerana Musa ingin menempati kedudukan itu, dia bertanya, bagaimana dia dapat mencapai kedudukan seperti ini? Pertanyaan itu dijawab, dia tidak pernah dengki terhadap manusia, kerana itu Allah menganugerahkan rahmatnya kepadanya. Dikatakan seorang pendengki menjadi bengong jika dia melihat adanya rahmat pada orang lain, dan merasa senang jika melihat adanya kekurangan pada orang lain. Jika engkau ingin selamat dari seorang pendengki, sembunyikanlah urusanmu darinya. Seorang pendengki sangat marah terhadap manusia yang tidak mempunyai dosa dan bersikap peleceh terhadap ia yang tidak memiliki. Waspadalah, jangan sampai engkau menyintai orang yang mendengkimu, sebab dia pasti tidak akan menerima kebaikan. Apabila Allah Ta'ala berkehendak memberikan kekuasaan pada seorang musuh yang tidak mengenal kasihan terhadap salah seorang hambanya, maka kekuasaan itu diberikan kepada pendengkinya. Kaum Sufi mengarang syair berikut, cukuplah bagimu contoh tentang seorang manusia yang dikasihi oleh para pendengkinya. Mereka juga membacakan syair berikut, matinya semua permusuhan dapatlah diharapkan, kecuali matinya permusuhan dari orang yang permusuhannya didorong oleh rasa dengki. Ibnu Mu'taz mengatakan, celakalah seorang pendengki di tengah-tengah keluh kesahnya. Wahai penindas, maka akan nampak seolah-olah ia adalah orang yang tertindas. Mereka juga membacakan, manakala Allah berkehendak menyingkapkan kebajikan bagi seseorang, maka ditetapkan bagi orang itu agar lidah pendengkinya digulung. Di antara sifat-sifat yang tercela bagi diri manusia adalah kebiasaannya yang suka mengumpat. Muslimin dan muslimat sidang jemaah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita menghuraikan salah satu daripada dosa-dosa besar, iaitu dengki. Sifat yang dicela oleh syarak, bukan merupakan dosa besar. Kalau kita semalam menyatakan bagaimana kedengkian yang berlaku kepada Qabil terhadap Habil, sehingga kemuncak kedengkian itu dia berkata, dan Allah rakamkan perkataan dengki ini dalam Quran, la aqtulannak, akan kubunuh kamu. Artinya orang yang dengki sifatnya ialah melakukan kerosakan. Allah Ta'ala berfirman, wala tabghil fasada fil ard, jangan sesekali kamu melakukan kerosakan atas muka bumi ini. Orang dengki, dia akan melakukan kerosakan. Bukan sekadar kerosakan itu kepada orang yang didengkinya secara khusus, tetapi siapa sahaja yang bersama dengan orang yang didengkinya. Bukan permusuhan dengki ini, kata ulama, permusuhan yang tidak akan berhenti walaupun orang itu dah mati. Didengkinya lagi.
Dan bagi menandakan seorang itu mendapat kuasa secara zalim, yakni kalau nak kenal siapa yang paling zalim bila memerintah, orang-orang yang punya sifat dengki, maka dia akan melakukan sesuatu pada yang didengkinya dengan segala kekuasaan yang dia ada, sibuknya pada perkara tersebut. Maka bila kita lihat dalam kisah para Nabi SAW, Nabi Allah Yusuf didengki oleh adik-beradiknya juga. Kalau sebelum ini kita cerita tentang Qabil dan Habil, adik-beradik. Kalau dengki itu boleh berkisar kepada adik-beradik sementara pada orang luar. Kalau dengki itu boleh mengenai para Nabi sementara kita yang lemah. Bila anak-anak Nabi Allah Yaqub dengki kepada Yusuf AS. Dan ini juga yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punca Yahudi tidak mahu memeluk Islam bukanlah mereka tidak tahu kebenaran. Allah sebut dalam Quran, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka dengki. Dengki yang ada dalam diri mereka selepas mereka nampak kebenaran. Aneh. Kita kalau nampak kebenaran, maka kita ikut. Tapi tidak sebegitu. Ada orang yang bila zahir kebenaran, makin dia menjauhkan diri. Makin dia dengki. Ini contoh Yahudi yang Allah laknat mereka kerana apa? Kerana mereka ada sifat dengki yang tidak pernah habis. Mereka dengki pada Nabi SAW. Mereka dengki kepada bangsa Arab. Sebab Nabi terakhir itu di kalangan bangsa Arab. Sebab itu tuan-tuan, kenapa Yahudi nak duduk di tengah-tengah kalangan negara Arab? Dia boleh je pilih duduk Asia. Dia tak dengki sangat dengan kita orang Melayu atas sifat bangsa Melayu. Tapi dia dengki orang Arab. Dia duduk di tengah-tengah negara dia yang haram itu benar-benar dikelilingi oleh negara-negara Islam Arab. Kerana pendengki dia tidak mampu menjauhkan diri dalam merancanakan kerosakan. Akhirnya dia cuba musnahkan, dijadikan negara Arab world ini negara paling huru-hara dalam dunia. Dia di belakang peperangan Iraq, perpecahan di Iraq, perpecahan di Yaman. Dia di belakang perpecahan di negara-negara umat Islam. Di Syam, di Syria sebagai contoh. Akhirnya tuan-tuan lihat hari ini, kita sebut je negara Arab, negara huru-hara. Di sebalik sebab huru-haranya, adanya Yahudi pendengki yang tidak pernah tamat kedengkiannya. Yahudi dengki pada Nabi Muhammad SAW satu. Dia dengki pada bangsa Arab. Dan didengki pada umat Islam semuanya. Sebab itu kata ulama, orang yang ada dengki sifatnya seperti Yahudi. Dan saya dah sebut tadi, kenapa Yahudi dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat? Sebab dengki. Allah tidak melaknat sesuatu kerana namanya. Allah melaknat sesuatu kerana sifat. Supaya kita ni tuan-tuan sekalian tidak bersifat seperti sifat tersebut. Satu cerita ni, orang dengki ni, dia berfikir pun pelik. Cara dia berfikir. Kata Abdullah bin Mubarak, ada satu kejadian. Seorang telah dihukum oleh qadi dengan disalib dekat tiang salib. Maksudnya digantung. Tengah dibiarkan. Maka orang ramai pun berkumpul tengok. Pendengki pun lalu. Lama dia tengok. Lalu orang tanya pada pendengki ini, apa yang kamu tengok lama-lama? Aku dengki tengok dia dikelilingi oleh orang ramai. Hatta orang yang dihukum pun dia dengki kerana orang ramai keliling dia tengok. Dia nak orang ramai tengok dia. Macam tu dengki. Kerana itu kita lihat orang-orang dengki bercakap bahasa-bahasa yang menunjukkan jahatnya dia. Orang dengki tidak boleh menyembunyikan perkataan dia. Seorang tuan-tuan kalau kita berkawan orang dengki, dia tidak mampu menyembunyikan perkataan jahat dia kepada orang yang didengkinya. Maka dia dengan cepat membawa semua perkara-perkara yang dia boleh jatuhkan seseorang. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengki pada
sesuatu yang kita tahu kita tak akan sesekali akan sama dengan mereka. Anak murid dengki dengan tok guru. Dia pun tahu bahawa dia tak akan sampai level tok guru dia selama-lamanya. Dan dia tak boleh berubah daripada kedudukannya sebagai murid dan itu guru. Tapi kerana dengki, dia boleh cuba bersaing untuk merosakkan gurunya atau merosakkan orang-orang yang lebih tinggi pada dia. Sebab orang dengki ni tuan-tuan sekalian, dia tak tengok darjat kita, kemuliaan. Hatta kalau Nabi yang ada darjat tinggi pun dia boleh dengki. Jangan kata yang lain. Dia macam kalau kita nak bertumbuk, kita cari orang level dengan kita. Berat berapa kilo? Ini bahagian welterweight. Ataupun bahagian heavyweight lah. 100 kilo ke atas. Ini bahagian lightweight. 70 kilo. Dia nak bertumbuk pun, dia tengok level berat badan. Kalau 70 lebih sikit, okey, naik welterweight. Naik ke 100 kilo, ini heavyweight. Lebih pada 100 kilo, super heavyweight. Kalau timbangan dia tak sama, dia tak boleh berlawan. Dia tak boleh berlawan. Level. Tapi orang dengki ni, dia tak ikut level. Bayangkan Yahudi telah anak terkutuk, dia boleh dengki dengan Rasulullah. Yang dia dah lihat mukjizatnya, kebenarannya, wahyu yang diturunkan. Dan sama juga kita katakan bila ada orang bawah ni dengki pada orang atas. Dengki satu penyakit yang tak ada sempadan. Tak ada masa. Dan tak akan berhenti. Ia akan terus berlangsung sampai bila-bila. Sebab itu kata Muawiyah, antara sifat kejahatan yang terus nampak dibalas ialah dengki. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Orang yang dengki itu dibinasa dulu sebelum dia membinasakan orang yang didengkinya. Dia kan dengki orang, dia dulu tak lena tidur. Dia yang resah. Dia terpaksa cari orang tu, orang ni untuk dapat sokongan dan melaksanakan perancangan kedengkian dia. Dia pun jadi tidak terurus dirinya. Artinya antara sifat yang terus terkena balasan sifat dengki. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah amankan kita dari dengki, satu rahmat Allah. Alhamdulillah kita hidup tak nak dengki orang. Kalau pun ada dengki tadi, dengki yang secara fitrah. Ya, secara umumnya tuan-tuan, siapa pun bila kita nampak ada kelebihan, kita terasalah sikit. Cuma kita tak adalah nak memfitnah dia dan sebagainya. Kita cuma harap kita juga dapat rezeki seperti dia. Dengan orang ni kahwin awal. Oh, kita tak kahwin lagi. Untuk mak tu kahwin awal. Bilalah kita boleh kahwin. Tapi kita tak berhasrat untuk meruntuhkan rumah tangga dia. Kita nak dapat macam dia. Kita dengar orang tu dapat masuk universiti. Bilalah kita dapat masuk EU. Kita dengar orang tu, tuan-tuan sekalian, dapat anak-anak, beranak kembar ni. Bilalah kita dapat anak kembar. Dengki kita tadi tidak menjurus kepada perbuatan. Cuma manusia bila seorang dapat lebih pada dia, dia akan terasa sedikit kehinaan. Tapi bila dikembali kepada qada dan qada Allah, rezeki Allah, dikembali kepada bahawa setiap perkara Allah beri itu ada kebaikan masing-masing. Kebaikan yang ada pada dia tidak sama dengan kita. Tidak sama. Setiap orang berbeza. Tuan-tuan, kalau kita mengair ikan, ikan tidak akan makan umpang yang sama. Tanya orang otak-otak mengair, okey, ikan tenggiri, okey, umpangnya sotong. Ni nak ikan yang duduk dekat batu karang ni misalnya. Oh, umpangnya ketam. Contoh. Ini ikan keli. Umpangnya cacing. Artinya setiap Allah jadikan setiap makhluk ada benda yang sesuai dengannya. Sama juga kita. Nikmat yang kita tengok orang ada, jangan anggap nikmat itu sesuai untuk kita. Dia nak ramai, Allah dengkinya dia nak ramai. Tentang mungkin kalau kita anak ramai tak sesuai. Huru-hara kita. Dia dapat jabatan yang tinggi. Kita tak ada. Kita pun nak dengki, kita fikir balik. Kalaulah saya berada pada jabatan yang tinggi, lagi huru-hara saya.
tak ada masa dengan isteri dan anak. Ini alhamdulillah okey. Sebab itu jangan sesekali memadamkan, memperlihat nikmat orang tu sesuai dengan kita. Tetapi apa yang kita dapat, itulah sesuai untuk kita. Kita tengok Allah, seronok jadi tok guru duduk atas. Bila aku nak jadi tok guru juga ni, kalau melihat, oh nikmat tok guru, air pun orang angkat tok atas meja, contohlah. Kita kata jangan. Kerana mungkin benda tu kalau sampai kat kita, kita jadi tok guru, jadi lain pula. Kita riak, jadi sombong. Jadi teruk kita. Sebab itu kita berada pada tempat kita. Kalau Allah Ta'ala nak angkat, dia diangkat. Tapi kita tak berfikir nak berada pada kedudukan dia. Kita bimbang. Macam ada orang kata, Ustaz, seronoknya kalaulah kita hidup zaman Rasulullah SAW. Jadi sahabat Nabi. Nikmatnya mereka dibangkitkan pada zaman Rasulullah. Kita kata jangan. Kita tak tahu keadaan kita. Mungkin kita sesuai sekarang beriman pada Allah. Bimbang-bimbang kalau kita hidup zaman sahabat, zaman Rasulullah, kita penentang dia. Kita lawang dia. Kita percaya fitnah. Sekarang ni pun, kalau orang fitnah mudah je kita percaya. Ini kan zaman Rasulullah lahir. Fitnah ni lagi teruk. Sekarang kalau orang fitnah ustaz-ustaz kita, senang je kita percaya. Tak ada nak cek, tak ada nak tabayun, tak ada nak jumpa. Mudah percaya. Bagaimana kalau kita hidup zaman Rasulullah SAW? Yang orang fitnah Rasulullah lagi teruk. Ahli sihir, Nabi gila, Nabi nak perempuan, Nabi nak jawatan, Nabi nak harta. Mereka tuduh Rasulullah SAW nak glamour, nak popular. Semua tuduhan-tuduhan mereka katakan pada Nabi SAW. Tuan-tuan, ramai mana yang percaya? Hatta yang sudah beriman kembali murtad. Bila Rasulullah SAW di-mi'rajkan, di-Isra' mi'rajkan, maka sebahagian mereka yang sudah Islam berpatah balik kepada kafir. Mengatakan Nabi berbohong. Sebab Nabi kata Nabi ke Baitul Maqdis dalam masa 1 malam. Terus mereka dengan mudah kata bohong. Bohong dah Rasulullah ni. Muhammad dah bohong. Mereka murtad. Menguji. Artinya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bercita-cita nikmat orang lain dapat kat kita. Kita jawab, barangkali nikmat itu tidak sesuai untuk kita. Sebab itu Allah Ta'ala tak beri pada kita sekarang. Tak sesuai sekarang. Mungkin sesuai akan datang, sekarang tak sesuai. Kerana itu tuan-tuan, apa yang kita ada, kita redha. Apa yang kita ada, kita lihat ini satu nikmat. Ada orang tanya pada Syekh Ramadan Buti, saya ni aliran sains. Saya rasa aliran saya tak ada manfaat. Duk mengajar sains ataupun jadi doktor. Saya nak jadi ulama. Saya nak jadi tuan guru, mengajar macam Syekh. Kata Syekh Ramadan Buti, jangan begitu. Setiap apa yang kamu inginkan ada ujian dia. Kamu sudah berada pada tempat yang Allah pilih. Maka tempat ini kamu buat kebaikan sebanyak mungkin. Jangan kamu berfikir untuk berpindah, maka kamu tak mampu buat kebaikan. Jadi barangkali kalau kamu nak jadi ustaz tu, sepak terajang dia banyak. Maka kamu tak sempat nak jadi ustaznya. Atau kamu tak boleh beri manfaat. Tuan-tuan, semua orang Allah Ta'ala letak daripada kedudukannya. Yang jadi ustaz, buat kerja ustaz. Yang jadi anak murid, buat kerja anak murid. Yang jadi nurse, buat kerja nurse. Doktor, buat kerja doktor. Tuan-tuan, tak perlu kita berfikir nak pindah pangkat lain, kedudukan lain. Yang kita ada, alhamdulillah. Yang jadi nelayan, sibukkan cari ikan. Jangan fikir nak jadi petani pula. Yang petani, jangan fikir nak jadi nelayan. Apa yang Allah bagi itu nikmat yang baik. Kita belajar apa yang Allah Ta'ala dah beri untuk menjadi orang yang paling bermanfaat pada tempat kita. Barangkali kita jadi anak murid, ia jauh lebih beri manfaat. Dan kita boleh beri manfaat. Barangkali sebab kita jadi nelayan, kita jauh lebih memberi manfaat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita diajar dalam kisah para sahabat, mereka duduk pada posisi mereka dan mereka membela Islam. Yang bengkeng seperti Umar Al-Khattab, dengan bengkeng dia pertahankan Islam. Yang lembut seperti Abu Bakar dan seperti Uthman, dengan kelembutannya dia benteng pada Islam. Yang bijak, yang cerdik, yang berilmu seperti Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, mereka menggunakan ilmunya mempertahankan Islam. Manakala orang yang gagah, yang kuat seperti Khalid Al-Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jahal,
Mereka guna kekuatan mereka untuk membela Islam. Yang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Rabi, Abu Talha Al-Ansari, Abu Dahdah, mereka gunakan kekayaan mereka membela Islam. Yang tak kaya, yang tak kuat, mereka menyokong, menguatkan suara Islam, meramaikan. Bila Nabi kata alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu melazimi orang yang ramai supaya yang ramai jadi lebih kuat. Dia lihat bagaimana para sahabat faham kedudukan mereka tanpa mereka dengki pada sesiapa. Tentu mungkin kita pada kedudukan ini yang kita masuk syurga. Tak perlu saya berfikir untuk berada pada tempat lain. Kalau Allah uji, Allah angkat saya, ya saya terima. Tapi untuk saya dengki pada orang yang sudah berada pada tempat itu, biarkan. Kita dengki dia jadi ketua, kita pun nak jadi ketua juga. Jangan biarlah dia ketua. Mungkin dia jadi ketua lebih bermanfaat berbanding kita. Tapi bila sampai masa Allah angkat kita, maka kita akan berada pada tempat yang Allah tentukan tadi. Di antara pesan Allah wahyukan kepada Sulaiman AS. Wahai Sulaiman, aku perintahkan kamu 7 perkara. Yang pertama, jangan fitnah hamba-Ku yang soleh. Jangan fitnah. Mana-mana hamba baik, soleh. Yang soleh jangan fitnah. Tuan-tuan, kita ni masalah. Bila orang-orang baik, kita tahu kita manusia, ada kekurangan masing-masing. Kita boleh tengok saja kekurangan orang baik ini, kita cepat nak sebarkan. Walhal beratus kebaikan lain kita pejam mata tak pandang. Yang kita nak fitnah ni, satu kekurangan dia. Walau kekurangan itu juga ada pada kita, bukan tak ada. Akhirnya yang tu yang kita canangkan. Lalu orang soleh ini dizalimi dengan lidah-lidah kita. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang soleh ni, jangan kita musuhi dia. Jangan. Kalau kita tengok kekurangan, belajar tutup keaiban dia. Maka begitu muamalah dengan mereka. Dia soleh, sembahyang 5 waktu jaga, masjid surau jaga, belajar menuntut ilmu jaga. Lalu dia pun ada kekurangan, belajar kita tutup. Yang kedua, Allah wahyukan kepada Sulaiman, jangan kamu dengki pada hamba-Ku. Jangan dengki apa yang dia dapat. Kerana orang yang dengki pada orang, dia meremehkan nikmat yang Allah telah beri pada dia. Setiap orang, tuan-tuan, dapat nikmat. Setiap orang. Dan Allah ajar kita bersyukur dengan nikmat tu. Allah ajar kita menikmati nikmat yang kita ada. Ini nikmat kita. Allah dah beri kita isteri macam ni, suami macam ni, ini nikmat kita. Maka kecapilan nikmat itu syukurlah pada Allah. Manfaatkan suami, manfaatkan isteri sebaik-baik mungkin untuk akhirat kita, untuk dunia kita. Tiba-tiba kita duduk dengki dengan orang lain. Oh, bini dia lagi nampak bagus. Bini kita ni macam tak bagus je. Suami dia nampak lagi bagus. Suami kita macam tak bagus je. Tuan-tuan, kita memperkecilkan nikmat yang kita dah ada. Allah tak suka orang yang tidak menghargai nikmat yang Allah dah bagi. Kita dengki anak-anak orang. Kita, Allah dah bagi anak. Allah dah bagi kita anak. Maka kita bersyukur dengan anak kita ni. Kita cuba manfaatkan dia untuk dunia dan akhirat kita. Tak payah dengki lah orang lain, Ustaz, anak orang lain hidungnya lebih mancung. Anak saya hidung pesek sikit, tak mancung. Anak orang lain nampak putih, gebu, melepak. Anak saya, Ustaz, nak kata putih macam hitam. Nak kata hitam macam sekian. Tuan-tuan, Allah dah beri nikmat, syukur. Bila kita duk pandang nikmat lain, berarti kita merendahkan nikmat yang Allah dah bagi. Sulaiman AS bila dapat 2 pesanan, dia kata, ya Allah dah cukup. Padahal wasiat tu 7. Sulaiman kata, dah kena dapat 2, ya Allah, ni dah cukup berat. Jangan fitnah orang soleh dan jangan dengki pada hamba aku. Ya Allah, berat benda ni, berat. Sebab tuan-tuan, bila kita, sifat kita macam saya katakan, ingin mengatasi. Kadang-kadang peliknya tuan-tuan, yang saya sebut tadi, kita dengki pada orang yang sepatutnya kita hormati. Dan sepatutnya orang yang kita khidmat dengan mereka. Mak ayah kita, tok-tok guru, tuan-tuan guru kita. Tapi kita boleh dengki dengan kelompok yang mereka punya kelebihan atas kita. Lalu kita pun buruklah nama-nama kita. Nama-nama, memburukkan nama mak kita, nama ayah kita. Memburukkan nama tuan-tuan guru yang pernah kita belajar, tak puluhan tahun kita belajar, kita ambil ilmu. Lalu kalau kita burukkan dia, kita tanya, dah selama ni kamu belajar puluhan tahun tu apa? Apa dia punya tu?
apa dia punya kesan dia? Takkah kamu malu? Kamu dah ambil berpuluh tahun. Sama juga macam suami isteri. Bila bercerai, masing-masing memburukkan. Takkah kamu malu? Masing-masing mendapat manfaat perhubungan dahulu. Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa jasa masing-masing. Jangan lupa jasa suami kamu dulu, jasa isteri kamu dulu. Kamu dah kahwin lama, dapat anak 7, 8. Hari ni Allah takdir bercerai. Maka tak boleh nak buruk-burukkan, nak fitnah. Kamu tahu isteri kamu isteri yang solehah. Kamu tahu suami kamu suami orang soleh. Maka tak perlu burukkan. Dah tak ada jodoh, habis cerita. Oh, dia tak habis cerita. Dia guna semua jentera yang dia ada. Guna mak dia, guna ayah dia, guna kawan dia untuk burukkan suami dia. Walau apa yang dilihat pada suaminya itu rahsia. Dan sama juga suami. Apa yang dilihat pada kekurangan isterinya rahsia. Tapi bila mereka berbalah, lalu mereka pergi kepada khianat. Membocorkan rahsia yang tak patut dibocorkan. Ini penyakit-penyakit orang yang saya katakan dengki dan sebagainya. Nabi Allah Musa AS satu ketika dia tengok ada orang tu berada di arasy Allah. Ya Allah, siapa ni dapat kelebihan yang luar biasa duduk dekat arasy Allah? Kata Allah, dia tak pernah dengki pada seseorang pun. Ia persis seperti hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah SAW menyatakan, nanti akan keluar ahli syurga. Tiba-tiba keluar Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Abdullah bin Amri bin Al-As, pendek cerita, dia jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan minta kebenaran tidur bermalam di rumahnya beberapa hari. Kononnya dia berbalah dengan ayah dia. Dia tipu ni untuk dapat satu benda yang baik. Dia kata, saya sebenarnya gaduh dengan ayah, boleh tak saya nak tidur dengan awak? Bila kalau tak ada sebab, bukan boleh tidur. Tujuan dia ialah untuk melihat apakah ciri-ciri ahli syurga yang disebut oleh Nabi SAW. Maka dia pun tidur dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menyangka pasti Sa'ad ni orangnya qiyamul lail, orangnya bangun malam, orangnya kuat ibadat lah. Rupa-rupanya Sa'ad tidak begitu. Dia terkejut tengah malam, disebut nama Allah, dia tidur balik. Dia tidur balik. Dan esok bangun solat subuh berjemaah. Begitu sampai hari ketiga, lalu kata Abdullah bin Amri bin Al-As, Tuhan minta maaf. Sebenarnya saya tak gaduh dengan ayah saya. Saya saja cakap supaya saya dapat izin tidur. Sebab Rasulullah sebut Tuhan ahli syurga. Tapi saya tak nampak pun ibadat Tuhan malam-malam. Tak nampak. Apakah ini je ibadat? Kata Sa'ad, ini je lah. Lalu kata Amr bin As, tak apalah, saya pergi dululah. Maka dia merasakan Sa'ad ini dapat masuk syurga kerana dia Sa'ad. Kelebihan dia tak boleh orang contoh. Tiba-tiba waktu dia nak keluar daripada rumah, Sa'ad kata, tunggu jap. Biar aku beritahu amalan aku. Yang pertama, aku tidak pernah menipu orang Islam. Dan yang kedua, aku tidak pernah dengki pada mana-mana orang Islam. Dia tak tipu orang Islam. Dengan maksud tipu ni, tak pernah tipu untuk ambil duit dia, ambil harta dia. Dan yang kedua, aku tidak pernah dengki. Lalu kata Abdullah bin Amri bin Al-As, dengan itu Allah Ta'ala mengangkat kamu. Betapa guna kita kadang-kadang bangun qiyamul lail cantik, tapi dengkinya luar biasa kat orang. Qiyamul lail. Puasa sunat, tapi perangai dengki tu ada. Maka ibadat kita tu ada masalah, penyakit. Ada penyakit. Sebab itu kita diajar bila bangun qiyamul lail, kita baca apa doa? Allahumma rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik. Ya Allah, engkaulah Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Engkau pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara nyata dan perkara yang gaib. Engkau yang menghukum antara hamba-hambamu. Ihdina lima khutulifa fihi minal haqqi biiznik ila sirati mustaqim. Tunjukkan kami kebenaran waktu berselisih seluruh manusia kepada jalanmu yang lurus. Tuan-tuan, bila kita qiyam sunat, kita doa minta Allah beri hidayah pada kita. Supaya kita tidak ngurur. Jangan ingat dengan kita qiyam mulai kita orang betul pada tindakan kita. Belum tentu. Sebab tu kadang-kadang ada orang di qiyam mulai, tapi dia boleh maki hamu orang soleh.
Dia boleh merendah-rendahkan orang soleh. Dia boleh menafikan kemuliaan orang soleh. Walau dia kira. Cerita ni bukan berlaku zaman kita je. Zaman sebelum itu. Atas zaman Nabi SAW. Bila Rasulullah diceritakan ada seorang wanita. Malam qiyamul lail. Siang puasa. Illa annaha tu'zi jaraha. Tapi mulut dia. Menyakiti orang. Kata Nabi SAW, dia dalam neraka. Perempuan ni qiyamul lail rajin. Puasa sunat pun rajin. Tapi kata Rasulullah, dia dalam neraka. Kenapa? Mulut dia teruk. Mana ibadat itu tidak dilakukan secara ikhlas. Ibadat tidak membentuk mulut dia daripada bercakap benda buruk-buruk. Memfitnah orang. Tokok tambah cerita. Menipu. Dan lain-lain. Lebih teruk pada tu menunjukkan kedengkian dia. Orang macam ni tuan-tuan dicuba rosakkan semua. Rumah tangga anak dia dicuba rosakkan. Rumah tangga anak-anak jiran dicuba rosakkan sebab mulut dia. Dia rasa dia betul je. Maka perempuan macam ni kita kena hati-hati. Yang kononnya dia rasa dia dibentengi oleh ibadat peribadi dia, silap. Ibadat yang berkesan mampu mendidik lidah kita daripada berkata perkara-perkara yang tidak beri manfaat. Ibadat tadi tuan-tuan memberi kesan untuk kita menyatukan umat. Kesan ibadat kita tadi tuan-tuan, mulut-mulut kita ni berjaya menyatukan orang. Kalau anak-anak kita gaduh, kita boleh satukan anak-anak kita. Bukan kita yang tolong tambahkan resepi baru untuk jadi bergaduh. Kalau anak menantu kita bergaduh, kita boleh selesaikan, kita boleh damaikan. Panggil menantu kita, cakap elok-elok. Pesan anak kita, cakap elok-elok. Tapi tidak kita yang menjadi sebab anak menantu kita bercerai lebih cepat lagi. Mulut kita tadi. Maka hati-hati mulut macam ni. Kita cek balik ibadat-ibadat kita tuan-tuan sekalian. Bila dia tak beri kesan pada kelakuan dan akhlak kita, kita bimbang Allah Ta'ala tolak. Tanda Allah tolak, kita bimbang. Saya tak kata Allah tolak, kita bimbang. Tanda Allah tolak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap mengambil kira kebaikan-kebaikan kita buat. Dan mengampuni kekurangan kita, memperbaiki hidup kita. Dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan sifat dengki tidak menjadi penyakit kita. Tidak menjadi penyakit anak-anak kita. Tidak menjadi penyakit umat Islam. Kita bersatu atas kebaikan. Kita bersatu atas kemuliaan Islam yang Allah berikan pada kita. Moga Allah selamatkan kita daripada semua sifat yang tidak baik. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.